وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Dia beri kita pula agama Islam melalui mak ayah kita pun jadi Islam. Dan dengan Islam yang kita dapat tu, kita dibesarkan dalam keadaan ikut perintah dia, taat dan junjung segala suruhan dia dan boleh meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita pula minat, kesungguhan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu fardu ain, khasnya atas kita nak sambung pelajaran pada malam ni, ilmu mengenal Allah Ta'ala, mentauhid Allah Ta'ala, khasnya memahami kalimah la ilaha illallah yang mempunyai rahsia dan rahsia makna hikmah yang tersirat yang sangat tinggi, yang dengan sebab itulah antara lain kita bicara dulu, setiap orang kafir nak masuk Islam mesti kena mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kesempatan untuk meneruskan pengajian pada malam ni yang sedia maklum kita tertangguh sekian lama atas bencana yang kena atas kita ni. Mudah-mudahan dengan apa yang kena pada kita ni menyedarkan kita untuk bangun, memberikan satu momentum untuk bangkit dan mengisi kekosongan sebenarnya yang memang kita kosong dalam memahami makna la ilaha illallah ni, dengan berlakunya berbagai peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita ni, membangkitkan semangat kita untuk terus nak belajar dan menyebabkan kita boleh mengakui kekosongan yang ada pada diri kita, supaya kekosongan itu boleh diisi, khasnya dalam bab memahami makna yang sepatutnya kita kena faham pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khas atas kita bicara ni tuan, ialah kalimah pertama dalam dua kalimah syahadah ni, iaitu la ilaha illallah. Hadirin sekalian, kita nak sambung malam ni dengan nota yang kita buat ringkasan daripada kitab Diyaul Murid bernama Zadul Murid ni. Kita di muka surat 4. Kalau ikut nisbah nak masuk tu, kita nak masuk kepada perbincangan yang kelima, itulah i'rab kalimah la ilaha illallah ni, yang dalam dia ada nafi dan isbat. Dua pelajaran i'rab ni dia high level sikit lah, pasal dia pelajaran dalam bahasa Arab. Macam mana pun ada yang kita cuba tengok adam kan, mana yang sepatutnya kita kena faham. Kalau tak boleh faham dengan bahasa Arabnya pun, insyaAllah saya cuba bawa dalam bahasa Melayu. Apakah intipati ataupun maksud yang kita nak bawa daripada istilah yang telah disebut oleh ulama' dengan istilah nafi dan isbat. Memang dua istilah nafi isbat ni tuan-tuan adalah makna yang, ataupun dua istilah yang sering disebut oleh para ulama' kita, tutup guru kita. Bahkan kalau kita sentiasa duduk mengikuti pelajaran untuk memahami makna la ilaha illallah ni, memang tak asing pada kita perkataan nafi dan isbat ni. Cuma adakah kita benar-benar dah memahami makna nafi isbat ni, yang tu permasalahan dia lah. Bagaimanapun saya rasa nak sebut juga dalam masa yang sedikit ini,
sebagai permulaan untuk masuk nafi isbat tu, insya-Allah dia akan lebih memudahkan faham. Walaupun ada yang saya nak sebut ni kita dah bicara dulu, itulah kisah Nabi Adam yang kalau ikut dalam nota yang disediakan tu, Nabi Adam waktu dalam syurga. Teks dia macam tu lah. Saya nak ulang balik cerita tu, walaupun dah cerita dulu, tapi mungkin masa yang panjang tuan buah tak hadir, ingat tak ingat, faham tak faham, adakah dah sebati dalam diri kita, tentu satu hal. InsyaAllah dengan faham kita kisah Nabi Adam waktu dalam syurga ni, atau dia punya statement dia punya tu, apa nak ambil faham tu, yang tu lah nanti kita nak ambil faham pada nafi isbat. Yang Nabi Adam pun dia dah ambil faham makna la ilaha illallah ni seawal-awal Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dalam syurga. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala jadikan di kalangan manusia ni, itulah Nabi Adam alaihissalam. Dia memang faham sungguh makna la ilaha illallah. Walaupun dalam syurga ni berhala, tak ada patung, tak ada tokong, tak ada dengan bahasanya sebab untuk jadi syirik dan kufur tu tak ada pada Allah Ta'ala. Tapi tetap kalimah yang diungkap oleh Nabi Adam AS dalam syurga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita ambil masa yang sedikit ni untuk lihat balik kisah Nabi Adam tu dan makna yang dipaham oleh Nabi Adam, yang sepatutnya pun kita kena faham gitu, itulah nanti yang kita nak faham pada istilah dengan i'rab bahasa Arabnya nafi isbat tu. Apa yang nak dinafi, apa nak diisbat. Bahkan bab ataupun makna yang nak dipahami daripada nafi isbat, daripada la ilaha illallah ni, saya dah sebut seawal-awal kita belajar kitab ni dulu. InsyaAllah cuba kita hadam balik. Hadirin sekalian, Nabi Adam ni dalam syurga, sedar-sedarnya dia Allah Ta'ala jadikan dia daripada tanah, istilahnya diberikan dia hidup dengan ditiupkan roh, diistilahkan dan digelar Nabi Adam ni Allahumma salli alaihi wasallam Khalifatullah, gelaran Nabi Adam, Khalifah Allah Ta'ala, pasal dia awal-awal khalifah atas muka bumi. Itu antara gelaran Nabi Adam lah. Sedarnya dia dan kalimah yang terungkap daripada mulut dia waktu mula-mula Allah Ta'ala jadikan dia tu, dan dia mengungkapkan kalimah ini daripada mulut dia apabila celiknya dia dengan bahasa gitu, sedarnya dia bila Allah Ta'ala berikan nyawa kepada dia, dia dapat lihat tertulis di pintu syurga, setengah riwayat sebut pintu syurga, kalimah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ni faham siap dah Nabi Adam. Bahkan saya duduk ngaji tu guru sebut, semua Nabi Rasul ni, mereka ni awal-awal kejadian mereka dah memang arif billah, kenal Allah Ta'ala. Atau istilahnya kita sedia faham Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh, fatanah, mereka ni maksum, masyhur yang disebut oleh para ulama kita. Bahkan jumhur ulama menyebut bahawasanya maksumnya Nabi-Nabi Rasul ni sejak pada lahir, bukan apabila dah jadi Nabi Rasul barulah maksum, bahkan lahir-lahir maksum dah. Dan kenalnya mereka dengan Allah Ta'ala ni, awal-awal kejadian mereka dah kenal Allah Ta'ala, walaupun muda, kecil, kanak-kanak. Zaman kanak-kanak pun dah kenal lah siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi khasnya tak kita bicara ni ialah Nabi Adam AS. Jadi dia sedar je, dia sebut la ilaha illallah. Kalau makna yang kita sedia maklum, bolehnya kita faham pada la ilaha illallah ni apa dia? Bahala ni bukan Tuhan, tokong bukan Tuhan, Tuhan ni hanya Allah Ta'ala. Tak, rata-rata kita faham gitu tak? Kalau kita tak faham dan tak mengaji betul-betul dengan disiplin apa ulama kita syarahkan makna la ilaha illallah ni, itulah rata-rata orang kita faham. Mereka hanya menafikan yang bukan ataupun yang tak layak untuk jadi ilah ni, yang bukan Allah Ta'ala ni, yang tak layak untuk disembah ni ialah patung-patung dan berhala. Ni rata-rata orang faham. Hatta kita ni pun kadang dah mengaji, kita duk faham pun masih fahaman yang lama. Pasal fahaman tu, saya nak sebut macam mana, terlalu kuat, terlalu besar, terlalu masyhur, terlalu popular. Bahkan ustaz-ustaz pun syarah macam tu juga. Walaupun ustaz, nak cari ustaz yang betul-betul syarah macam mana, macam saya duk ajar ni,
Saya pun bukan saya punya akal syarah sendiri, tapi saya pun mengaji daripada guru-guru untuk memahami la ilaha illallah ni. Ustaz-ustaz biasa pun syarah dia sama juga macam mana orang awam. Dari sudut nak memahamkan la ilaha illallah ni, dia kata apa? Berhala apa, makhluk semua ni tak ada kuasa. Itu bahasa pendek dia lah. Allah saja ada kuasa. Kadang-kadang hanya hadkan kepada makna kuasa saja, kadang hadkan kepada makna sembah saja, kadang memberikan makna nafi itu adalah menafikan berhala tokong apa, yang ni semua bukan ilah, tak layak untuk jadi Tuhan, melainkan Allah sajalah Tuhan. Ni kata-kata, boleh kata rata-rata lah. Jangan kata masyarakat Malaysia, satu dunia rata-ratanya fahamnya macam tu. Fahamnya tu belum sempurna. Satu, kita tak boleh nak bawa fahaman la ilaha illallah ni dengan fahaman yang betul, sampai kita akan boleh teruja sebut kalimah la ilaha illallah ni. Sebut la ilaha illallah ni, dia sampai boleh menenggelamkan kita dan seluruh makhluk ni. Yang zahir nanti hanya Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasanya. Saya ulang sekali lagi kot bahasa tu. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan makna la ilaha illallah ni, apatah lagi sebati dah hayati, orang kata apa, dah masuk bersedaging dengan jiwa kita, makna yang sepatutnya dipaham ni. Sebut la ilaha illallah, bahkan lagi pendek pada la ilaha illallah tu illallah, ataupun pendek pada tu Allah saja, ataupun pendek pada tu saja hu. Ada kaedah-kaedah zikir yang diajar oleh ulama kita macam tu kan. La ilaha illahu, ambil pada situlah kan. Hu tu huwa, dengan mana dialah Allah. Sekali lalu saya sebut gitu, sebut saja la ilaha illallah. Memang kita kalau faham betul-betul makna la ilaha illallah ni tuan-tuan, kita tak seronok hal lain, dah seronokkan Allah Ta'ala ni. Tapi kita tak faham. Bila sebut la ilaha illallah apa jadi? Tak jadi apa-apa. Satu, kita tak jadi apa-apa sebut la ilaha illallah. Sebut Allah tak jadi apa-apa. Sebut hu tak jadi apa-apa. Sebut Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Malik ke, sebutlah nama Allah mana satu pun keren je, tak ada apa-apa. Pasal apa? Antara puncanya kerana kita tak faham betul-betul siapa Allah Ta'ala ni. Yang kita nak ambil faham pada la ilaha illallah ni, khasnya atau istilah yang kita jumpa nanti insya-Allah, nafi isbat tu kita tak faham betul-betul. Jadi kita tak boleh nak nafi apa sepatutnya dia nafi, dan tak boleh nak isbatkan apa sepatutnya disebut. Itu kita gagal. Sekurang-kurangnya ilmu ada. Pasal dengan ilmu ni boleh kita nak latih diri kita untuk cuba hadirkan apa sepatutnya kefahaman yang ada tu. InsyaAllah lama kelamaan latih secara amnya gitu. Apatah lagi dapat terapi khusus daripada guru yang memang pakar dalam bab ni, ajar kita bagaimana nak hadirkan makna ni dengan tarbiyah dan disiplin dia satu-satu, dari segi zikirnya, bahkan dari praktikal kehidupan sehariannya. Kalau dapat bimbingan daripada mursyid, murabbi yang mengajar kita bagaimana nak terapikan sebut la ilaha illallah, sebut Allah dalam kehidupan kita sehingga tersentuh di hati ni. Apatah lagi lah orang macam ni, tak ada apa yang akan sentiasa ada di hati dia ada sekalian melainkan hanya Allah Ta'ala. Walaupun mata ni tengok makhluk, dengar makhluk, pegang makhluk, cium makhluk, rasa di lidah ni makhluk, dia pun makhluk, tapi di hati dia Allah saja. Yang tu yang disebut oleh para ulama kita, para sufiah, ahli-ahli sufi, dia kata ma fi qalbi ghairullah. Itu sikit gitulah. Itu kita sebut ahli sufi. Nabi Rasul macam mana? Nabi Rasul lagi lah. Pasal ahli sufi dengan Nabi, siapa lagi kenal Allah Ta'ala? Nabi dengan Rasul, siapa lagi kenal Allah Ta'ala? Rasul yang biasa dengan ulul azmi, mana lagi kenal Allah Ta'ala? Yang ulul azmi. Satu yang paling kenal Allah Ta'ala siapa? Muhammad SAW. Okey, khasnya atas kita bicara ni, Nabi Adam, asal bicara kita, dia duduk dalam syurga, mana ada patung tokong. Itu tetap kalimah disebut la ilaha illallah. Jadi dia nafi apa tu? Tiada lah ilah melainkan Allah. Satu, kalau kita duk faham ilah ni tokong, tak perlu sebut la ilaha illallah ni, pasal dalam ke surga bukan ada tokong. Yang tu yang kita faham. Bukan macam tu faham dia. Satu, balik apa yang telah kita bicara lepas, Nabi Adam memang kalimah yang disebut ilah la ilaha illallah. Dan saya duk ngaji tutup guru sebut Nabi Adam duduk dalam syurga tu memang ada istilah nikmat zahir yang boleh dia rasa, makan minum dalam syurga,
memang dia boleh kecapi. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kan? Makanlah, bernikmatlah apa saja yang ada dalam syurga ni. Ambil makanlah, bernikmat dengan berseronok apa saja yang ada. Tapi Nabi Adam seronok dia bukan nikmat yang ada dalam syurga, dia bukan seronok syurga, tapi dia seronok dengan pemilik syurga. Pasal apa tuan-tuan? Dia faham la ilaha illallah. Baik, jadi la ilaha illallah tu yang ni nafi tu nak kata apa? Yang ni yang balik pada faham yang awal-awal kitab ni pun saya dah ceritakan tuan-tuan. La ilaha illallah tu dia punya konten dia nak kata apa? Makhluk tak memiliki sifat uluhiyah, Allah sajalah memiliki sifat uluhiyah. Makhluk bukan Tuhan, makhluk kan, dengar, makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Ni mana yang nak faham? Dia punya statement macam ambil tu dulu, tu dulu. Dan bila sebut ilah, antara pelajaran dan kita dah belajar, bila sebut ilah ni ada 4 perbincangan. Bila sebut ilah ni antara yang telah kita bicara juga. Yang ni saja refresh, recall balik apa yang telah belajar. Pasal semua ni dia membantu balik untuk kita nak faham. Faham ni lagi, nafi isbat ni saya tak syarah panjang, tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan dah dapat nafi isbat dah sebenarnya. Kalau saya syarahkan tuan-tuan nafi isbat pun tuan-tuan bukan boleh telan nafi la isbat, la nafi la jinsi, isim nakirah manfi pula tu dia mabni, baca dengan dhamma, baca dengan fathah. Pasal dia la musyabah bila isa, la nafi la jinsi, sorry saya sebut la nafi la jinsi untuk khabar dia mahzuf. Illa tu huruf istisna, ilallah tu badal daripada khabar bagi la mahzuf. Tuan-tuan dengar bukan faham. Saya memang saya faham, saya mengaji itu memang kena faham tu tuan-tuan nak faham bahasa Arab. Tapi tuan-tuan tak boleh hadam tu, yang ni tuan-tuan nak kena hadam. Makna tuan-tuan mesti faham. Jadi asal saya nak sebut, jadi makna la ilaha illallah tu nak faham apa? Nafi yang tu la ilaha illallah ni maksudnya tak adalah yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Dia punya translation sepatutnya macam tu. Sekali lagi saya sebut, tiadalah yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi kalau kata yang bersifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala, siapa opposite atau sebalik Allah Ta'ala ni siapa? Makhluk kan? Bahasa lainnya ma'asiwallah lah. Antara ma'asiwallah tu apa? Nabi Adam sendiri, malaikat, arash, kursi, luh mahfuz. Hatta kalau kisah Nabi Adam ni, syurga, bidadari, apa saja nikmat makan minum yang ada dalam syurga tu, semua tu istilahnya ma'asiwallah. Itu adalah makhluk. Dia tak akan memiliki sifat ilah sama sekali. Jadi semua makhluk, zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, tidak akan ada apa-apa ciri ketuhanan sama sekali. Yang ada ciri ketuhanan ni hanyalah zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala, pemilikan Allah Ta'ala. Makhluk atas nama pemilikan makhluk, perbuatan makhluk, sifat makhluk, zat makhluk tak akan mempunyai atas nama ciri ketuhanan sama sekali. Jadi walaupun kita tengok pandangan zahir ni atau perjalanan asbab, perjalanan adat ni, kita makan rasa kenyang, kita minum air hilang dahaga. Tambah Nabi Adam bukan duduk kat Malaysia, bukan duduk negeri Perak, bukan duduk Kelah Hulu, bukan duduk Gerik, bukan makan nasi, bukan makan durian, bukan makan musangking, makan makanan syurga tuan-tuan. Dia seronok ke dengan makanan tu? Atas perjalanan zahir makan sedap lah, ada sedap tak boleh dikecapi. Jangan tipulah, memanglah ada rasa sedap, yang sedap, yang tak sedap, memang ada boleh kecapi. Bau pun ada bau yang sedap, telinga pun ada pendengaran, kita dengar sedap, mata pun ada yang tengok menawan, sedap, memandang. Memang ada keseronokan dan kesedapan dan kelazatan di situ, tapi itu bukan lazat hakiki, bukan. Itu kan lazat dunia. Nabi Adam lazat dalam syurga tuan-tuan. Dia kenal apa lazat hakiki. Lazat hakiki bukan lazat dalam syurga, bukan. Hatta kita pun biasa belajar bab akidah rasanya. Semua ahli syurga esok, kita cerita ke akhirat yang dah diceritakan alam tu. Bila ahli syurga dalam syurga, ahli neraka ke neraka esok. Ahli syurga duduk dalam bernikmat, semua nikmat dalam syurga esok. Nikmat paling besar dalam syurga apa dia? Tuan-tuan jawab dah? Alhamdulillah, pandai tuan-tuan pernah belajar bab akidah kalau gitu. Apa dia? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham kan? Biasa dengar kan? Tak biasa dengar kalau tak tahu, tak biasa ngaji akidah, parah kalau tertu tak tahu. InsyaAllah kita semua biasa dengar bab akidah tu. Jadi nikmat paling besar pun melihat Allah Ta'ala. Yang tu melihat yang Allah Ta'ala beri kita keupayaan khas. Mata kita ni Allah Ta'ala bagi istilahnya benda yang mencari adat, boleh melihat perkara yang
Benda yang tak boleh lihat. Allah bukan berjirim jisim depan, belakang, atas, bawah, tapi Allah Ta'ala beri kita keupayaan untuk melihat dia. Itu satu hal dalam syurga. Yang tu memang orang beriman yang dalam syurga akan dapat melihat Allah Ta'ala. Dan sebelum melihat Allah Ta'ala di sana, wajib kita melihat Allah Ta'ala di sini. Tapi bukan melihat dengan mata, melihat dengan ilmu, melihat dengan pelajaran kita nak belajar, nak melihat pahaman la ilaha illallah kita. Betul tak betul? Wajib boleh lihat. Dengar sekali lagi, wajib boleh lihat. Fardu ain lihat. Fardu ain apa maksud? Dia bukan fardu kifayah. Tu imam je faham la ilaha illallah, Tok Bilal, ustaz je faham la ilaha illallah, kita tak faham la ilaha illallah pun tak apa, tak pasal. Bukan. Wajib fardu ain, setiap individu wajib kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib faham la ilaha illallah ni. Wajib boleh melihat oleh Allah Taala. Lihat tu sekali lagi saya sebut, kat dunia ni bukan lihat dengan mata. Pasal tak akan berlaku kat dalam dunia ni melihat dengan mata ke Allah Taala. Tak akan diberi oleh Allah Taala. Yang berlaku hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Itu memang satu kelebihan Allah Taala bagi kat Rasulullah. Kita yang bukan, yang tak ada apa-apa ni, wajib atas kita belajar macam mana supaya boleh melihat Allah Taala, tapi bukan dengan mata. Bahasa yang selalu kita dengar sebut dengan mata hati. Cuma mata hati dah apa? Ilmu. Ni ilmu kita dah belajar ni. Besar kali ni. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Apa dia? Makhluk tak memiliki sifat ketuhanan sama sekali, melainkan hanya Allah Ta'ala saja memiliki sifat ketuhanan. Itu statement dia. Okey. Dan kita dah bicara dulu, bila kata makhluk ni tak memiliki sifat ketuhanan, Allah saja memiliki sifat ketuhanan. Bila sebut sebab ketuhanan, bila sebut je makhluk, pembahasan bab Tuhan ke bab makhluk, dia masih ada, atau masyhur kita dengar ada 3 pembahasan besar disebut oleh para ulama. Apa dia? Zat, sifat, perbuatan. Sebutnya nama am ke nama khas, pasti setiap nama akan ada zat yang akan dirujuk. Zat sama ada zat Allah Ta'ala, kalau makhluk ke zat makhluk, kalau sifat ada sifat Allah Ta'ala, ada sifat makhluk, kalau perbuatan ada perbuatan Allah Ta'ala, ada perbuatan makhluk. Tapi perbuatan Allah Ta'ala adalah perbuatan atas nama ilah. Sifat Allah, sifat ilah. Zat Allah, zat ilah. Makhluk, perbuatan makhluk adalah perbuatan makhluk. Sifat-sifat makhluk, zat makhluk adalah zat makhluk. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Takkan ada kesamaan sama sekali. Takkan ada istilah penyerupaan sama sekali. Kalau tak serupa, exactly serupa pun, hampir-hampir serupa Allah Ta'ala yang kita. Tak ada. Dia hanya cuma bahasa je. Zat Allah, zat makhluk. Sifat Allah, sifat makhluk. Perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Nama pada makhluk ni. Hakiki yang sabit, zat, sifat, perbuatan ni Allah Ta'ala. Makhluk ni bila Allah Ta'ala bagi jadi kita, ada zat kita. Atas kita nak bicara la ilaha illallah ni, zat kita Allah Ta'ala bagi jadi. Zat kita tak ada sifat ketuhanan. Tak mana tak ada sifat ketuhanan? Zat kita tak boleh berdiri sendiri. Zat kita bukan kidam. Zat kita bukan sedia ada. Zat kita takkan kekal selama-lama. Kalau kekal pun, kekal yang Allah nak bagi kekal. Atas asal kita bukan kekal, kita tak ada. Allah yang bagi ada, mati pun Allah bagi mati, hidup pun bagi hidup balik, dia bagi hidup balik. Kalau dikekalkan kita dalam syurga esok pun, insya-Allah dia yang bagi kita kekal, bukan kita memang kekal. Ni. Itulah istilahnya makhluk tak ada sifat ketuhanan. Boleh faham? Boleh. Macam marah je apa. Memang saya punya style macam ni lah, bahasa saya kasar je ni lah kan. Pasal ni mesti jelas sangat. Mesti jelas. Fakta tu pula tuan-tuan nak baca kitab apa satu kan. Ambil dengar. Kalau baca pun nanti bukan betul boleh faham. Tak percaya tuan-tuan beli kitab banyak-banyak tuan-tuan baca dah. Bukan senang tuan-tuan nak faham. Faham ni paling besar dia mengaji. Dan paling besar mengaji ni dengar. Ambil faham apa orang ajar. Dengan antara membaca dengan belajar, memang belajar. Kalau tuan-tuan kata boleh baca, saya nak gunakan isu PKP ni. Apa dia? 3 bulan tuan-tuan tak mengaji kat masjid, macam buntu tak kepala otak? Boleh tak tengok YouTube? Boleh tak baca buku? Boleh tak? Agak-agak cergas tak kepala otak? Anak kita boleh tak belajar kat rumah dengan belajar walaupun online? Agak-agak sempurna tak sempurna? Tuan-tuan kena pergi sekolah ke? Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? Apa maksudnya? Memang tak sama belajar online ke apa lain tu, melainkan kau kena beradab dengan guru betul.
Beradab pula tuan-tuan duduk di luar masjid. Boleh tu. Tuan-tuan duduk jauh-jauh ni. Jasad tuan-tuan dalam masjid, hati tuan-tuan duduk luar daripada masjid. Tuan-tuan tak dengar apa saya cakap. Tak dapat juga. Yang tu pun tak dapat, tuan-tuan. Satu besarnya talaki ilmu, dengan jaga adab, peraturan apa. Kan? Tapi PKP dia kalau suruh 1 meter aja kan. Ni tuan-tuan sampai 20 meter ni pun ada. Pasal apa ni? Sikit saya usik gitu kan. Saya usik-usik pergi lah kan. Benda tu menyambil je. Tuan-tuan sampai 20 meter ni kerajaan tak suruh gitu tau. Dia suruh jarak sosial ni 1 meter je. Patutnya ni 1 meter macam mana semayang lah. Ni sampai 20 meter. Agaknya masjid ni kalau besar lagi pun 40 meter, 80 meter lah belakang. Tapi saya tak sebut orang sini lah. Ni saya sebut orang Afrika apa. Tu marah sikit, nasihat sambil-sambil kan. Sekali tu mujur lah. Macam tu lah. Tak adalah kasar bahasa. Udahlah tu. Udah. Balik. Menyambil tu. Baik, jadi kita nak faham apa? Makhluk tak ada memiliki ketuhanan sama sekali. Baik makhluk tu, apa nama makhluk sekalipun. Atau buruk adab tak sebut, sekalipun makhluk tu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak berapa cantik lah sebut tu. Tak berapa cantik tu pasal dia ada satu kedudukan yang mulia. Tapi tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Dia bukan Tuhan. Siapa yang kata Nabi Muhammad adalah Tuhan, kufur. Tambah khilaf ulama. Keluar daripada ajaran Islam. Pasal Rasulullah wafat tak? Wafat. Jadi dia bukan Tuhan. Dia tetap makhluk. Waktu Rasulullah wafat tu, Sayyidina Abu Bakar bila maklum kat Sayyidina Umar kata Rasulullah wafat, Sayyidina Umar kata apa? Siapa bagi tahu kata Rasulullah wafat, aku penggal kepala dia. Macam dia tak boleh nak menerima kewafatan Nabi SAW tu. Rasulullah kata, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kata, adakah kamu tak dengar ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata. Ayat Nabi hujung tu, adakah jika dia mati, belakang ayat tu, in qalabtum ala aqabihum, kamu akan balik pada ajaran kamu yang asal, ajaran yang tak ikut ajaran Rasulullah, la ilaha illallah tu, Muhammadur Rasulullah tu. Okey, sanalah. Jadi atas nama makhluk ni, semua makhluk walaupun sehebat-hebat makhluk, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih nama makhluk. Zat dia adalah zat makhluk. Apa dia zat makhluk? Zat makhluk dia mustahil kidam, mustahil sedia, mustahil berdiri sendiri, mustahil kekal abadi zati, kekal zati, bakok yang zati, diri dia sendiri kekal, mustahil. Pasal makhluk kalau kekal, syurga kekal, neraka kekal, semua roh kita kekal, ahli syurga kekal, ahli neraka kekal. Bukan dia kekal zati, tapi Allah yang kekalkan dia. Yang kekal zati, yang kidam zati, yang qiyam binafsih zati, Allah saja. Inilah la ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Allah saja zat dia, kidam zati, wujud zati, qaim binafsih zati, baqa zati. Kita belajar wujud, kidam, baqa. Satu, makhluk dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Mesti mukhalafatu lil hawadis. Kita biasa dengar tu, mukhalafah ni terjemah berbeza Allah Ta'ala dengan makhluk. Beza tahu mana? Inilah beza besar sekali. Asal kita tak ada, Allah asal ada. Asal Allah sedia, asal kita tak ada. Asal kita dalam ilmu Allah Ta'ala, kita tak ada apa-apa. Kalau kita dah ada pun, kita baru ada, Allah Ta'ala sedia ada. Kalau kita mati pun, kita dimati Allah Ta'ala. Ni kalau hidup pun, bukan kita hidup. Asal kita tak hidup, ni hidup, Allah hidup. Allah yang hidup. Kita ni Allah bagi kita hidup. Baru betul fahaman mukhalafah lil hadis kita. Qiyam bi nafsi, Allah saja qiyam bi nafsi. Makhluk ni atas nama zat makhluk, tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri. Tak ada makhluk boleh berdiri sendiri. Apatah lagi nak cipta makhluk lain. Nak cipta makhluk lain apa? Nak cipta diri kita pun tak boleh. Kita tak boleh buat walaupun seurat bulu roma. Tak boleh buat walaupun satu molekul air. Tak boleh mencipta, tak boleh membuat walaupun sebiji pasir. Mana boleh? Tak ada makhluk yang boleh ada kedudukan itu melainkan Allah saja. La ilaha illallah. Apa dia? Makhluk tak akan punya sifat uluhiyah sama sekali melainkan Allah saja uluhiyah. Saya baru sebut zat. Nabi Adam faham tak tu? Satu, dia tengok syurga macam mana? La ilaha illallah. Makannya bismillah. Habis makan alhamdulillah.
Apa yang sentiasa dalam hati dia? Allah, 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 Allah. Cuma bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bahasa pendek dia Allah, 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 Allah semua. Soal, ada makna tak Allah? Yang tu sikit nyambil tu, isu-isu semasa tu katuk habis lah kan. Saya sebut je ni, batu ada makna tak? Syaitan ada makna tak? Sebut syaitan akan rujuk kepada zat syaitan, betul kan? Dan syaitan ada sifat syaitan, betul? Syaitan ada perangai syaitan, perbuatan syaitan, betul? Makhluk pun, syaitan pun bahasa umum. Kalau saya sebut asy-syaitan, itu dengan isim makrifah, nama khas. Kalau saya sebut manusia, manusia ada zat manusia, ada sifat manusia, ada perbuatan manusia. Kalau manusia itu nama dia, buah nama saya lah, Rozaini. Dia akan ada khas zat yang bernama Rozaini, sifat nama Rozaini, perbuatan nama Rozaini. Takkan tak ada makna. Allah tak ada makna. Ilah yang dia adalah nama am ada makna, takkan isim makrifah Allah. Dia a'raful ma'arif, dia ialah isim makrifah daripada segala yang makrifah. Itu istilah bahasa Arabnya. Kalau kita sebut siapa, nama-nama khas yang kita sebut kan, cuma pelajaran ni bahasa Malaysia tak ada. Kita sebut ada nama am, nama khas. Masjid Surau, masjid, nama masjid Nurul Salam misalnya. Nama khas tak? Nurul Salam berapa banyak Nurul Salam. Kalau sebut nama apa? Manusia, nama khas Muhammad misalnya. Muhammad pun berapa ramai nama Muhammad. Tapi ilah satu je ilah yang ada. Apatah lagi ilah tu Allah, tuan-tuan, mestilah lagi khas daripada segala yang khas. Khas di atas khas, di atas khas Allah. Tak faham saya sebut apa tak? Ada makna tak? Best tak makna Allah ni? Tuan-tuan, makna yang paling best sekali kita faham ialah Allah. Pasal apa ni? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Saya sebut tu dari sudut zat. Sifat yang khas kita belajar dalam sifat 20 ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, khas Allah Ta'ala punya, mutlak Allah Ta'ala punya. Kita kuasa, nampak kita punya kuasa. Kehendak, nampak kehendak kita. Ilmu, nampak ilmu kita. Hidup, nampak kita hidup. Dengar, rasa kita dengar. Lihat, kita rasa, kita lihat. Bercakap, kita faham, aku, percakapan aku. Ini betul kan pahaman? Apa dia? Sifat yang ada kat kita ni, kederat kita Allah Ta'ala bagi. Kita diajar la haula wala quwata illa billah. Iradat kita, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tak ada kehendak kamu melainkan apa kehendak kamu sebenarnya ialah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ilmu, la ilma lana illa ma'alam tanah. Tak ada apa ilmu kita melainkan apa yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Hayat, wa huwa hayyun la yamut. Allah Ta'ala ni dia saja hidup. Innaka mayyitun, kamu ni mayat. Kita ni dia yang ahyakum, dia yang hidupkan kamu. Huwa allazi khalaqakum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kuntum amwatan fa ahyakum, kamu ni semua mayat. Amwatan fa ahyakum, Allah dia yang hidupkan kamu. Sama Allah yang wa huwas samiul basir, dia yang melihat, dia yang mendengar. Kita ni apa? Innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summad du'a. Kamu tak boleh memperdengarkan orang yang pekak. Saya bukan dengar pekak kan. Duk ngaji dalam masjid pun kena pekak lagi. Tambah ada orang yang memang pekakkan telinga dia daripada dengar apa yang sepatutnya kena mengaji. Tu walaupun mendengar sebenarnya hakikatnya pekak. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita semua sifat-sifat kesempurnaan tu. Dan siapa punya sifat kesempurnaan ni? Allah, la ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Makhluk ni takkan ada nama sifat ketuhanan atas nama sifat ni yang sempurna. Bahkan sifat manusia ni semua istilahnya nakis, kurang. Hidup kurang. Siapa? Perlu makan. Mata melihat, kena ada cahaya. Nak mendengar, dekat, jangan bergaung. Kedekat, ada tangan, ada kaki. Kalau ada kehendak pun, tapi tak ada tangan kaki, tak boleh buat kerja.
Nak hidup kena ada makan minum, ada udara. Semua kita perlukan antara satu sama lain. Allah dia tak perlu apa-apa, dia memang mutlak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, mutlak hak dia. Ni Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Perbuatan kita boleh buat disebabkan ada daya yang Allah Taala beri kat kita. Yang memang ada daya ni Allah saja. Wa annal quwwata lillahi jami'ah. Kuah ni ke Allah Ta'ala. Kuah tu, istilah tu kita dah biasa sebut tu. Kita ni apa? La haula wa la quwwata illa billah. Inilah makna la ilaha illallah. Tiadalah makhluk mempunyai af'al, mempunyai kuah. Makhluk tak ada sedaya upaya. Makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat, melainkan Allah saja bagi mudarat dan manfaat. Macam mana pun dia ada pelajaran besar situ. Jangan pula Allah saja bagi mudarat manfaat, lepas tu mana kena ikut SOP tambah dalam musim wabak ni kita langgar, tak kena juga. Walaupun kalau ikut dalam bas pun tak ada SOP apa dah, dalam masjid yang SOP lebihnya kasar sikit lah sebab itu kan. Iya, tu tak masuk ya, masuk bas, masuk market, pergi market ada SOP tak? Daripada awal PKP dulu sampai sekarang ni saya terima dengan market tuan. Mana ada langsung jarak sosial tu, sembang elok market. Macam mana pun saya nak sebut apa, isu atas beri mudarat manfaat, yang makhluk tak beri mudarat manfaat, melainkan Allah saja beri mudarat manfaat. Dia ada pelajaran besar situ. Tak ngaji betul sesat pula. Jaga. Itu yang pelajaran tauhid, kena mengaji supaya macam mana nak meluruskan perjalanan kita ni sentiasa la ilaha illallah. Walaupun makan makhluk letak tempat makhluk, minum makhluk, minuman letak tempat minuman. Kita nak sampai sini kena pakai kenderaan letakkan martabat kenderaan, makhluk semua ni. Nak sampai sini naik kereta, sampai je alhamdulillah, Allah bagi sampai aku, bukan kereta bagi sampai aku. Tapi jalan bawa naik kereta, naik motor, bawa lampu, brek, gia, minyak. Jangan isi dengan air sejuk dalam tangki minyak, tak sampai. Perjalanan sabab kena bagi betul. Tapi kalau buat betul pun bukan sabab yang bagi sampai. Yang bagi sampai Allah. Ada pelajaran itu. Dan pun saya nak syarah kat semua kat tuan-tuan ni. Nak pasal apa? Pasal itulah pahaman yang ada kat Nabi Adam AS, semua Nabi-Nabi Rasul, semua para ulama kita, semua ahli tauhid, ahli yang muwahhidin kepada Allah Ta'ala. Inilah pahaman la ilaha illallah dia. Satu, dia faham la ilaha illallah sedap. La ilaha illallah, tenggelam kita. Siapa? Allah bagi jadi ada aku. Ni bab zat. Ni aku hidup, ni aku kan hidup. Huwal hayyu. Allah sajalah yang hidup. Aku ni mati. Dia yang bagi hidup aku. Boleh berjalan ni. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika ya Allah. Apa dia? Aku lepas diri ya Allah. Aku tak ada daya upaya daripada aku untuk buat taat atau tinggal maksiat. Aku boleh tinggal maksiat dan boleh buat taat ni semua daripada daya upaya yang kau beri. Ni tauhid 24 jam tauhid ni tuan-tuan. Boleh ikut tak? Nabi Adam duduk dalam syurga macam mana? Tak ada siapa ganggu dia. Bahkan waktu dia turun syurga pun tak ada siapa ganggu dia. Dan semua yang atas nama Nabi-Nabi Rasul, tak ada syaitan, tak ada iblis yang boleh ganggu Nabi dan Rasul di atas akidah la ilaha illallah ni. Tapi syaitan dan iblis dia janji la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak-anak Adam. Yang dia disqualified kan, yang dikecualikan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau ya Allah yang diberikan mukhlas, bukan mukhlis, mukhlas, diberikan sifat ikhlas. Apa maksud ikhlas? Diberi tauhid. Siapa dia hamba-hamba mukhlas? Nabi-Nabi Rasul. Kita bukan mukhlas. Kita kalau usaha buat ikhlas, gaji tauhid, kita mukhlis. Tu pelajaran tu besar, saya syarah panjang. Sekali lalu untuk nak bagi faham kan Nabi Adam dan siapa yang seumpama dengan dia, duduk level dia, Nabi Rasul, semua Nabi Rasul satu kita wajib berpegang. Mereka ada kedudukan khas, peliharaan Allah Ta'ala. Tauhid dia tak pernah rosak, walaupun seinci, walaupun 1 mm, walaupun sebesar zarah. Sejak Allah Ta'ala wujudkan dia sampailah dia mati, tak pernah ada masalah akidah pada Nabi dan Rasul. Dengar lah. Yang ada masalah akidah ni siapa? Selain mana Nabi Rasul. Satu, kita kena mengaji. Pasal kita tak ada jaminan tuan-tuan.
Dah sekarang macam ni pun belum tentu jaminan ke depan. Ni kita baru zaman PKP, belum zaman Dajjal. Itu Dajjal yang mata satu, ni Dajjal yang sebelum Dajjal ni macam mana? Tuan, ramai. Yang kalau tak ada Dajjal pun, keliling kita ni berperanan macam Dajjal. Pasal syaitan telah jadikan semua makhluk yang ada keliling kita ni mengganggu akidah kita pada la ilaha illallah ni, supaya kita tak beriktikad kerana Allah saja ada uluhiyah, bahkan pada makhluk nanti ada sesuatu. Dapat duit seronok tak? Dapat duit boleh tinggal masjid tak? Jawab elok. Ada betul tak? Orang dapat duit ni tak ada kerja pun tak main masjid, cuti lagi pun tak main masjid, sekolah tak operasi pun tak boleh main masjid, dah sekolah esok agak boleh main masjid, bertuah boleh main. Ingat? Entah tu belum ada Dajjal, Dajjal esok macam mana? Menyembah Dajjal kan? Dajjal tak payah panggil. Na'udzubillah. Syarah saya banyak sikit lah ke situ kan. Cuma saya nak syarah tu nak sebut apa? Kalau orang faham la ilaha illallah ni, apa yang ada kat dia tak akan mengganggu untuk dia menjadi hamba Allah Ta'ala, untuk dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Perjalanan batin dia betul, perjalanan syariat dia betul. Bukan saja batin ingat Allah Ta'ala, tapi sembahyang dia tak. Masalah juga tu. Macam mana pun sah batin dia. Perjalanan zahir tak betul, cuma jangan sampai menafikan syariat. Itu satu hal, tu pun panjang syarahnya tu. Jadi kalau Nabi Adam, Nabi-Nabi dan Rasul, bahkan orang yang nama sahabat, tabi'in, para ulama, para awliya ni macam mana? Mereka ni dapat asuhan daripada orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Macam mana Allah Ta'ala beri pada Nabi Rasul, Allah Ta'ala beri pada pewaris Nabi Rasul, pada siddiqin, pada syuhada, pada salihin, orang yang dapat muwahhidin macam ni. Dan bila dia faham betul-betul tauhid, tuan-tuan, dia bukan saja ahli tauhid, dia boleh jadi asyiqin dengan Allah Ta'ala. Dia mereka ni lah muhibbin dan mahbubin, istilah Arab sikitlah. Apa dia? Dia ialah orang yang sangat kasih ke Allah Ta'ala, dan Allah adalah dia akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Sentiasa zikir Allah Ta'ala, sentiasa tauhid Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala, sentiasa faham Allah Ta'ala, sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Ni Nabi Adam. Dia faham kot Nabi Adam dalam syurga tu kan. Itu Nabi Adam dalam syurga. Keluar syurga macam mana? Sama. Untuk dia keluar syurga tu, adakah sebab dosa dia? Ni ada dosa Nabi Adam, jangan salah belajar. Itu ada pelajaran dia. Jadi kalau ikut nisbah saya baca malam ni cerita Nabi Adam balik lah. Tapi sebenarnya tuan, atas pelajaran tu saya syarah kat tuan, saya syarahkan nafi isbat lah. Cuma saya tak sebut dengan istilah. Memang pelajaran atas kita baca kitab atau matan yang saya sediakan ringkas daripada Diyaul Murid, nama Zadul Murid ni, memang konten dia nak bagi faham nafi isbat tu sebenarnya. Daripada awal-awal pelajaran dah kita belajar sebenarnya nafi isbat, cuma tak highlightkan perkataan nafi isbat tu. Tak mana nafi isbat tu. Sekali lagi kalau saya sebut, nisbah kita jumpa nanti bergomong yang betul, panjang omong jumpa ke depan lah insya-Allah. Tak mana nafi isbat tu. Nafi ma siwa Allah, tak ada sifat ketuhanan. Nafi dah lah tu. Cuma apa jalan dia daripada la ilaha illallah tu untuk nafi, ambil faham macam tu. Nantilah Ustaz. Pasal dia ada pelajaran besar nak ambil faham disiplin mengikut kaedah-kaedah tata bahasa Arab kan. Nak isbat tu maksudnya nak menetapkan, nak kata apa? Allah saja ada uluhiyah. Dan saya dah syarah kat tuan-tuan dah, makhluk tak ada sifat uluhiyah daripada angle mana? Angle zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Allah ni, Allah saja bersifat uluhiyah sudut mana? Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Kalau faham betul-betul tuan-tuan, masya-Allah. Memang bab ni lah yang kita disuruh refresh, renew akidah kita. Jadidu imanakum dengan la ilaha illallah ni. La ilaha illallah. Apalah, makhluk tak memiliki sifat uluhiyah sama sekali, illallah, melainkan Allah saja memiliki uluhiyah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa nanti nafi isbat. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ni mengingat kita balik pelajaran lama. Kalau tak ingat pun, dengar apa saya sebut ni, faham ni, Allah Ta'ala lapangan hati kita, dada kita, sinar mencahayakan hati kita, pemikiran kita untuk faham la ilaha illallah ni. Kerana dia fardu, alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan fardu tu. Bahkan kefarduan ni dan kefahaman ni nak bawa dalam kehidupan kita, nak praktik pula supaya kita bukan saja ada ilmu tauhid, tapi kita mempraktikkan tauhid 24 jam dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan situ aja dulu, waktu kita pun terbatas sikit.
Elok je masa yang telah diperuntukkan. Kita sudah ingat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta على أوليائك وأصفيائك وأذكيائك وأحبائك وأخلائك بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.